Okay, hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kembali lagi dalam Remaja Podcast dalam edisi kedua kita, Boys, Boys, Boys. Jika edisi pertama kita menampilkan rangkaian orang kata wanita-wanita hebat, remaja-remaja wanita yang hebat berkongsi cerita bersama remaja-remaja di luar sana. Kali ini kita menampilkan orang kata personality lelaki daripada pelbagai bidang. Daripada bidang fashion, daripada dunia hiburan, daripada dunia seni, sehinggalah ke dunia politik. Dan hari ini bersama dengan saya, kita ada seorang insan yang saya kira sangat memberikan inspirasi kepada anak muda di luar sana, terutama dalam dunia politik. Kita say welcome to Syahril Sufian Hamdan. Apa khabar? Alhamdulillah. How are you this morning? Okay. Ada setengah perkara yang telah berlaku the past few days that mengubah sikit saya punya hidup, but this morning dan hari-hari yang mendatang ni, it's going to be a new chapter. Jadi I'm looking forward to whatever happens. I hope it's going to be a very, very good chapter. InsyaAllah. For you? Amin. Okay, Syahril, kita berkenalanlah sedikit. Mungkin kami di Remaja sedikit sebanyak kenal siapa Syahril kerana kami pernah menulis tentang Syahril di dalam website and everything. Tapi kepada remaja di luar sana, siapakah Syahril Sufian Hamdan? Nak start kat mana? Start daripada zaman sekolah dulu ke mungkin, cerita tentang pelajaran sedikit, bagaimana anda kemudian boleh mencebur dalam dunia politik ni. Panjang tu. Yes. Okay. Tapi saya akan mencelaskan sekali. Dan hentikan saya kalau Yes. panjang. Jadi saya lahir tahun 85. And saya membesar 8 tahun pertama di Shah Alam. Dekat dengan mana kita rekod ni, di Seksyen 8, flat PKNS dekat Jalan Liku. 8/1 tak silap saya. Alamat ingat lagi. Nombor rumah pun ingat lagi, tapi tak nak sebut lah. Tapi tingkat 4 dalam flat. The flat. Tapi flat tu kan naik tangga kan. Faham. Jadi saya ingat memang tiap-tiap masa bila nak main kat bawah dan kena naik balik, memang ada memory tu lah, childhood memories. Kita takkan lupa. Kemudian family saya pindah ke Sri Damansara yang dekat dengan Sungai Buloh, Kepong. Yep. Saya sekolah lah di situ, di Taman Bukit Maluri, sekolah kebangsaan dan sekolah menengah. Dan tamat SPM di SMK Taman Bukit Maluri, Kepong. Yang mana selepas itu Alhamdulillah dapat beasiswa untuk pergi ke overseas. Saya siap habiskan A-levels tu, pre-university dekat A-levels lah, dekat Malaysia. Kemudian pergi ke University of Manchester untuk study bidang ekonomi and politics. Okay, tadi Syahril, sebelum Syahril kita memulakan recording, Syahril ada berkongsi yang Syahril merupakan pelajar pertama di sekolah tersebut yang mendapat Janganlah cakap straight macam tu, show off. Tidak, tak show off. Tapi I rasa it's sort of like inspirational. You start a trend. You start orang kata inspirasi. Kalau Syahril, our senior boleh buat, junior pun mesti boleh buat. So what is your orang kata pendekatan untuk cemerlang dalam bidang SPM, terutamanya yang mendengar ni mungkin ada remaja-remaja di luar sana yang mungkin mereka boleh amalkan sedikit. Dah lama kan. 20 tahun dulu. 20 tahun dulu, betul tak? 20 tahun. Maknanya kita dah umur bila ambil SPM tu lebih kecil masanya daripada masa daripada sekarang. Yang saya ingat, and sebenarnya bukanlah kita lupa semua kan, sebab benda tu sangat mendewasakan. Memang masa-masa umur remaja ni, belasan tahun dan awal 20-an akan menentukan siapa personality kita, karakter kita dan hidup kita sebenarnya. Betul. I still believe, saya masih percaya SPM probably is the most important exam moment lah, ataupun ketika tu. Some people disagree, dan saya rasa betul lah. Kalau you punya SPM tak cemerlang pun, there are many ways to buat betul. Dan kalau SPM cemerlang pun, ada je orang yang tak berapa capai potensi selepas itu. Betul. Maybe saya bercakap dari segi pengalaman saya sendiri. Kalau bukan sebab keputusan SPM tersebut, saya takkan dapat beasiswa. Saya takkan pergi overseas sebab family saya datang dari family sederhana. Saya takkan, kerjaya saya, hidup saya akan jadi beza lah. Kawan-kawan yang saya jumpa di universiti, di college, takkan sama dengan apa yang saya kenal sekarang. Jadi kepelbagaian itu, saya takkan dapat pendedahan itu.
So anyway, soalan asal apa yang boleh saya kongsi yang saya ingat. Kehidupan saya ni on that score sedikit bukan pelik tapi spesifik. Saya adalah anak kacukat. My father Melayu lah dan ibu saya Cina. Antara stereotip orang Cina ni yang boleh kita cakap stereotip yang bukan mengguris hati apa-apa. Ialah parents Cina ni memang dia tak ada kompromi hal pendidikan. Dan itu amat-amat benar untuk saya dan mak saya. Untuk bagi gambaran betapa serius dan strictnya dia berkenaan dengan education. Saya tidak dibenarkan untuk tengok TV lebih daripada 30 minit. Sampai umur saya 13 dah masuk sekolah menengah ni. So memang itulah very strict. Kedua ialah satu lagi gambaran. Dia bagi saya workbook. Setiap hari habis saja homework sekolah yang sebenar yang cikgu bagi, saya kena ambil masa untuk habiskan kerja-kerja matematik ke, bahasa Melayu ke, English ke. Dan mak saya ni bukannya cikgu tau. She would actually study syllabus untuk tak ajar saya. Untuk untuk semak saya punya kerja-kerja yang kita buat dalam. So you ada cikgu di sekolah dan di rumah je ada seorang lagi guru yang belajar syllabus tu semata-mata untuk pastikan anak dia top. Satu lagi gambaran yang ringkas, saya minat main bola lah. That's just like all of us kan. Saya wakil sekolah pun semua. Waktu sekolah rendah wakil sekolah, under 15 pun wakil sekolah. Ada satu tahun tu, instead of dapat nombor 1 kat kelas, nombor 2 kat kelas, saya dapat nombor 6. Saya diminta oleh parents saya stop playing football. And you stop? Terpaksa lah, mak apa cakap cannot. Kita menangis, kita apa kita nak ni. So, of course, time tu memang rasa bengang lah. Faham. Tapi, ada pro dan kontra je. Bukannya saya kata itulah cara yang terbaik. Tapi bila saya dah mendewasakan diri, sekarang pun mak ayah saya dah umur. I never say thank you to them for what they did. Tapi sebenarnya dalam my case lah, saya tak nak cakap bagi pihak lain, dalam my case it made a lot of difference. Kalau tidak mungkin saya jadi bila orang kata macam mana you boleh dapat SPM hebat, kalau saya nak pilih satu perkataan is my upbringing, my mother lah, not really my father pun. My father pun akan mengaku ni semua adalah kerja mak saya dalam hal tersebut. Yang hal-hal tips belajar yang lain tu semua berkisar dalam konteks begitulah. Maknanya saya memang study every day. Spend a lot of time. Tak ada TV, main bola kejap. Maknanya kalau nak main bola tu 1 hour plus dan balik. Biasalah betul sebelum maghrib you kena balik kan. Tapi habis balik tu study lagi. By 9:30, 10 o'clock I should be asleep. So dia tak ada itulah. Sebab itu kita balas dendam, have fun selepas itu. Okey, Syaril. Kemudian ni Syaril melanjutkan pelajaran ke luar negara dengan beasiswa Bank Negara. Dan orang kata bila dah dapat beasiswa yang berprestij, ke universiti berprestij, duduk je lah, kerjalah sebaik mungkin. Tapi kenapa Syaril menceburkan diri dalam dunia politik yang kita tahu politik ni umpama gelombang? Apa yang mencetuskan minat Syaril? Aku rasa aku nak kena jadi orang politik. Why? Memang politik ni banyak gelombang dan gelora yang saya sendiri lalui mutakhir ini. Kenapa minat lah? Saya minat ni timbul bukan disebabkan apa yang mak ayah saya buat ataupun immediate family saya buat. Kerana tak ada orang lain dalam keluarga nuklear saya. Keluarga besar dia lah, tapi keluarga nuklear saya yang mencuburi politik, yang sebenarnya minat politik pun. Jadi tak ada dalam household, tak ada dalam kalangan kawan-kawan masa kecil. Tak ada. Hanya disebabkan mungkin saya ada minat bagaimana untuk lihat orang lain boleh dapat peluang hidup seperti saya. Macam saya sebut tadi kan, kalau nak tangkap gambarannya, saya tak lahir daripada keluarga yang keluarga yang senang. Tak. Saya membesar pun dalam flat kos rendah lah. Tapi disebabkan dasar-dasar tertentu, disebabkan peluang-peluang tertentu, disebabkan pendidikan yang kualitinya baik di Malaysia bagi saya, di peringkat sekolah rendah, sekolah menengah. Now mungkin dah jauh, saya tak boleh nak komen dengan lebih
personal, tapi when I was growing up, walaupun jelah kita ada complain pasal cikgu ke benda ke, tapi in the end benda tu baik untuk saya. Dan diberi rezeki pula untuk pergi overseas, mengubah kehidupan saya. Dan saya lihat perkara ini tak boleh jadi benda yang hanya minoriti dapat, yang hanya bergantung pada nasib dan circumstance you. Kalau you lahir dalam keadaan yang senang, maka you senang terus. Kalau you lahir dalam keadaan yang susah, kalau nasib you tak berapa baik, then you akan bukanlah guarantee, tapi agak sukar. Jadi saya nampak itu antara pendorong saya untuk kata saya minatlah nak tahu kenapa negara lain boleh buat macam ni, apa yang patut Malaysia buat. Jadi kita mula membaca. Yalah, tak boleh tengok TV kan, TV pun sekejap je. Jadi daripada kecil, daripada umur 10-11 tahun saya dah start membaca banyak lah. Then you get interested tentang konteks dan juga perkara-perkara yang boleh dibuat dalam arena yang dinamakan politik. Jadi secara ringkasnya, saya minat politik ni atas dasar polisi, bukan atas dasar politik dulu. Bila kita dah masuk politik dan dah tahu bahawa politik memerlukan kemahiran-kemahiran lain yang tak ada kena-mengena pun dengan polisi. Dia berkenaan dengan bagaimana kita connect with people, bagaimana kita bercakap dengan ni, bagaimana kita ada kemampuan kalau adalah untuk menginspirasikan orang. Benda-benda tu tak ada dalam buku. Tapi pintu masuk saya ke dalam politik ialah melalui, ataupun minat saya adalah melalui hal polisi dasar dulu sebelum benda-benda lain. Menarik bila Syarif bercakap tentang polisi. Kita banyak parti politik di Malaysia. Dan adakah kerana UMNO ketika itu, orang kata penggubah polisi lah, kerana mereka kerajaan ketika itu, menyebabkan Syahrir tertarik untuk menyertai UMNO, parti politik itu? Ya, UMNO. Masa saya masuk dan pilih side lah, pilih tim lah kan. Pilih tim, ya. Bukan automatik pada waktu tu lah. Sebab saya mula dekat universiti, masa dekat UK tu, you really start nak fikir apa kita nak buat selepas ni, as a dewasa kan. Saya memang, yalah time tu, you basically kalau you BN ataupun pemangkang lah, UMNO ataupun PKR sajalah. Ada ketika yang saya memang betul-betul kena pilih. Maknanya dia bukan automatik lahir-lahir ataupun minat politik terus minat UMNO, tak. Sebab minat saya yang politik tu tidak melalui mana-mana parti. Dia melalui polisi dulu kan, apa yang kita baca. Tetapi mungkin pemilihan atau pilihan saya untuk pilih UMNO ialah bukan hanya semata-mata ia merupakan parti kerajaan pada ketika itu dan satu-satunya parti kerajaan pada ketika yang saya buat pilihan itu kan. Tetapi juga disebabkan saya merasakan untuk membuat perubahan besar dalam Malaysia ni memerlukan satu keadaan yang mana ada identiti kemalaysiaan. Dan untuk buat perubahan-perubahan tersebut, kelompok majoriti mesti ada kemahuan untuk buat perubahan itu, dan kelompok majoriti Melayu Bumi Putera itu mesti ada kemahuan untuk memodernkan cara kita berpolitik dan cara kita bergiat. Itu sebenarnya jawapan yang saya baru bagi itu tidak semestinya maksud kita kena pilih parti UMNO. Sebab kalau kata kita nak ada Malaysian identity, kenapa tak masuk parti yang tidak berasaskan kaum kan? Betul. Tapi pada saya, pada ketika itu dan masih pada hari ini, projek untuk memodernkan dan memprogresifkan Malaysia tidak boleh mengendahkan ataupun tidak boleh mengenepikan kelompok Melayu Bumi Putera. Kalau the Malays and the Bumi Puteras are not involved in this reforming project, this progressive project, it will not happen. Apa yang akan berlaku ialah hanya pergeseran dan juga pertandingan tentang apa visi Malaysia yang terbaik. Tapi kalau tidak dipercayai dan diambil dan dihayati, dijiwai oleh kelompok majoriti itu, it will not happen. So you cannot ignore. Dia tak boleh ketepikan ataupun abaikan dan cakap tak apa, kita buat progressive project kita sendiri. Politik Melayu Bumi Putera ni pandai-pandai korang lah. Dia takkan jadi. Sebab apa yang akan berlaku adalah kelompok majoriti ni akan mungkin tidak menerima projek tersebut ataupun program progresif tersebut. Anyway, itulah tafsiran saya. Orang lain akan mengambil kata, tak apa, kita buat di luar. Jadi saya ingat kena ada, macam mana pun kena ada suara reformis dalam dan luar mana-mana kelompok
dan mana-mana perkumpulan. Jadi saya pilih UMNO untuk pastikan bahawa bila kita cakap tentang perjuangan Melayu Bumi Putera adalah dengan cara yang positif, dengan cara yang progresif, bukan mendownkan kaum lain, bukannya untuk menaikkan sentimen perkauman semata-mata nak dapat undi. Jadi itu saya punya minat dan my personal project lah. Menarik bila kita sebut tentang orang kata Bumi Putera Melayu memainkan peranan penting dalam apa-apa polisi you nak buat, perlu melibatkan mereka. Tetapi kalau kita lihat politik kita ke inilah, kan muncul sahaja pilihan raya, seolah-olah menjadi penting untuk menjentik isu agama dan kaum agar mendapat sokongan. Seolah-olah ada setengah pihak begitu takut kalau hilang sokongan daripada mereka yang sebangsa, seagama. Mereka tidak memainkan isu-isu polisi. Mereka tak utamakan isu polisi pun di depan. Tetapi utamakan, kalau kau tidak sokong parti tertentu ini, maka layulah kaum kita. Layulah agama kita. What is your say about that? Itu satu perkara yang cara yang ia berlaku lah. Sepatutnya bercakap tentang politik ini selain daripada polisi. Kalau nak cakap tentang apa yang dapat pada komuniti kita, komuniti okey, saya ingat tak ada masalah. Tapi ia perlu disebut dan diperjuangkan dengan cara yang ikhlas, bukan cara menunggang. I like that word. Masalah kita yang tragik sekarang ni is tunggangan itu di mana-mana saja. Ada yang menunggang agama, ada yang menunggang soal kaum, ada yang menunggang rakyat. Maknanya bila kita cakap menunggang tu, menggunakan something and bagi orang passion naik atas perkara itu, tapi sebenarnya niat you benda lain. So bila kita cakap kita menunggang sesuatu itu, bukannya maknanya kita cakap tu tak boleh cakap, tapi cara kita cakap dan tujuan kita cakap dan apa yang kita persembahkan pada rakyat itu tak ikhlas sebenarnya. Betul. So, dan itu problem. Itu problem kerana kalau bagi saya lah, ini saya belum lagi orang yang alim mula ni, insyaAllah mungkin dengan masa bila kita lebih dewasa dan umur, tapi pada umur sekarang pun saya confident mengatakan lah, tak ada, it's not okay untuk menunggang sesuatu kalau niat you lain ni. Especially kalau benda tu agama. Kalau you main-main benda ni semata-mata untuk dapat undi, when actually you know benda itu hanyalah pancingan, you jawab lah besok. I rasa itu kita semua boleh setuju. Mungkin luaran nampak macam, yalah, kita mungkin luaran tak nampak begitu, tapi sebenarnya kita takut benda ni. Kita tak main-main nama Allah, kita tak main-main nama sumpah dan sebagainya. Kita dah 15 kali dah dalam sejarah Malaysia general election, kan, pilihan raya umum. Adakah anak muda kita akan terus dimomokkan dengan isu, I think, petty things like this pada masa akan datang? Dan apa yang patut anak muda sekarang buat untuk menjadi ejen perubahan kepada isu-isu seperti yang kita bincangkan tadi tu, mengaut dari atas nama agama, mengaut keuntungan atas nama kaum, tetapi sebenarnya ada orang kata tujuan lain. So apa yang remaja di luar sana, mereka yang bakal mengundi pertama kali mungkin patut lakukan untuk mengubah perkara ini? Saya fikir saya optimis dengan orang muda, walaupun ada di kalangan penganalisa yang nak cuba salahkan orang muda atas keputusan PRU baru-baru ini, dia tertipu dengan TikTok. Yalah, benda itu adalah apa yang digunakan oleh lawan-lawan kita. Tapi taklah semudah itu. Betul. Bagi saya, orang muda dah menunjukkan ada sifat-sifat tertentu di mana mereka takkan termakan dengan mudah. Dia akan tengok, okay, you tengah cuba jual. Dia tahu dah, politician ni semua tengah jual. Kita penjual. You jual apa? You jual produk ni, jual produk ni. Okay, dengar. Yang mana yang minat, ambil. Tapi dengan peredaran masa, mereka sudah sedar soal penunggangan ini. I think they realize. Dan kalau dia buat pilihan itu, dia buat dengan kesedaran bahawa kita tak boleh percaya 100% apa yang dikatakan oleh penjual-penjual ni. Termasuk orang macam saya lah. Saya bukan kata saya suci pun, kan. Walaupun saya agak serius pada diri saya sendiri untuk tak buat perkara tunggangan-tunggangan seperti itu. Sebab memang saya takut bab ni. Kalau saya jual something, saya cuba jual dengan positif tanpa terlalu banyak downkan orang lain. Walaupun kadang kita kena lah buat benda-benda macam tu, kan. Itu sports kita.
Tapi back to the point, orang muda tahu, dan saya yakin dengan peredaran masa mereka akan sinis dengan sesiapa yang cuba nak projek diri dia sebagai 100% baik, 100% suci, dan orang lain 100% jahat. Mungkin 10 tahun dulu tak sebegitu. Mungkin ada yang betul-betul percaya black and white. Sekarang ni orang muda tak fikir dah black and white. Dia tahu, dah keluar kan ayat-ayat semua orang politik sama, semua parti sama. Benda tu bukanlah kata saya setuju tapi bila keluar ayat macam tu, bermakna mereka tak ada nak mengidolakan sesiapa dan tak rasakan ada siapa yang terlalu jahat pun. It's up to them untuk buat pilihan. Dan saya nampak kematangan. Okey. Saya nak sebut sikit tentang penggantungan Syahril baru-baru ini dari UMNO. Mengejutkan ramai orang sebab Mengejutkan saya juga. Mengejutkan awak, especially anak muda yang melihat satu angin baru dalam UMNO, kan? Wajah-wajah baru, wajah muda. Sebab kalau kita lihat di bawah, orang kata kalau di universiti dulu, ramailah anak-anak muda yang see and to listen to apa yang ditawarkan oleh UMNO lah kepada rakyat Malaysia. Tapi dengan penggantungan baru-baru ini, apakah yang seterusnya untuk Syahril Hamdan, dan adakah kita akan lihat Syahril bakal mengibarkan bendera yang lain? Apa yang next ni adalah soalan favorite semua orang. Baik dalam rumah, baik dalam WhatsApp, ataupun baik bila saya datang. Dan sejujurnya, macam saya sebut tadi, pengantungan ni bukan yang saya expect. Saya tahu ada yang kritik saya, ada yang tak sependapat dengan saya soal-soal tertentu, terutamanya pandangan dan pendirian saya selepas kekalahan PRU. Soal usul Presiden Timbalan Presiden tak dipertandingkan, saya dalam Dewan Merdeka di PWTC sendiri, saya menunjukkan apabila ditanya oleh pengurusi tetap mesyuarat itu, saya tunjuk memang saya tak setujulah. Tak apalah, you tanya soalan, yang jawab kan. Patutnya begitu. Saya ada bagi komen yang mana saya kata dengan saya fikirlah dengan agak berhemah. Bukannya saya bantai, bukannya saya menyelar, tidak. Saya cakap dengan berhemah bahawa saya rasa saya kena ambil tanggungjawab sebagai sebahagian barisan kepimpinan, dan orang nombor satu dalam parti juga mungkin kena ambil tanggungjawab lah. Jadi orang tak suka. Saya tahu tu. Tapi saya tak pernah menyangka kalau tak bersetuju dengan something tu boleh digantung 6 tahun. Jadi bila benda itu berlaku, memang belum ada plan asal lah untuk kalau benda ni jadi, inilah yang next. Tak ada. Jadi perlukan masa. Tapi yang saya mula sedar dalam 4-5 hari ni, ialah saya ada passion, kemahuan untuk ada sumbangan, kalau adalah baiknya sumbangan dalam soal policy, dalam soal public service, kan? Dan yang saya kenal adalah dunia politik. Saya takkan rush buat apa-apa keputusan terburu-buru dari segi nak buat apa-apa pengumuman besar ke sana ke sini dan sebagainya. Saya punya hati masih dengan UMNO. Saya masih sayang ke UMNO. Dan bukannya saya yang kan, jadi benda ni ambil masa. Dia ambil masa, dan some decisions don't need to be rushed. Faham. Right? Saya kena hadam dulu apa yang saya boleh buat selepas ini, sebab 6 tahun tu masa yang lama kan. Orang cakap gantung je bukan pecat, tapi dia lebih kurang sama, dan mungkin dia macam even worse. You could argue it's even worse. Jadi saya takkan, bagi saya tak ada itu. Sekarang ni saya kena buat keputusan lah. Bagi saya, kalau nak di satu ayat, dia umpama gantung tak bertali. Dan kalau lihat, kalau perempuan atau seorang isteri tu digantung tidak bertali, tak best kan? It's the worst time for her. I don't know, we don't She know. cannot move on. And you pun kalau digantung tidak bertali seperti ini, akan tidak boleh move on. Saya ada satu, tapi beza dia. Beza. It's up to me how I want to take it. Okay. Kalau I terima benda tu sebagai gantung tak bertali, and I just teruskanlah 6 tahun. Tolonglah take me back. Dan macam tu. Okay. Tapi kalau saya buat tindakan saya sendiri, saya ingat tak ada siapa boleh salahkan saya lah. Sebab you all dah letak I dalam peti sejuk. 6 tahun ni, dia super 10 tahun tau. Sebab ramai yang mungkin tak sedar. Bila 6 tahun ni, dia 2 kali pemilihan UMNO. So I will be, sekarang ni pemilihan UMNO ni 5 tahun sekali. So bila dah habis second time punya ni, baru saya boleh datang meeting, baru saya boleh hello balik, pakai baju merah.
macam mana saya takkanlah saya nak tunggu macam tu kan. Jadi tak apalah, kita tengok macam mana. Faham. Kalau dalam perkahwinan, setia tu ada batasnya. Kan? Jika memudaratkan, dibenarkan untuk melepaskan. Dan kalau tidak dilepaskan pun, memperbetulkan apa yang salah. Bagaimana pula dalam politik? Adakah setia itu harus mengakar sehingga yang busuk semuanya wangi? Cantik lah soalan tu. Tak pernah digayakan sebegitu puitis. Saya rasa bila tanya pun you dah tahu jawapan. Jawapannya should be no. Kita setia kepada parti. Dalam ucapan saya yang mungkin menjadi ucapan terakhir saya untuk masa yang lama di Perhimpunan Agung baru-baru ini, saya kata kita setia pada parti, setia pada perjuangan. Kerana saya ni orang yang dianggap relatively muda lah kan. Saya masuk parti UMNO ni dan saya naik dalam parti UMNO ini atas dukungan orang yang menjadi ahli. Tapi saya sebenarnya lebih daripada ahli sekarang ni, kita ambil daripada generasi dulu. Generasi dulu, orang yang tak suka UMNO hari ni pun tahu betapa besar sumbangan UMNO dulu. Correct. Ni generasi yang bawa kemerdekaan, bangunkan negara, yang memang generasi yang bagi dekat saya punya generation ni elok-elok parti. Kemudian sekarang bila kita sebahagian daripada UMNO di barisan hadapan lah kan. Tak kira lah di pemuda ke induk. Kita nak serahkan parti ni dengan keadaan 26 kursi. That's not okay. Dan kalau kita tahu benda tu tak okey dan kita rasa bersalah kepada apa yang telah kita dapat, kita nak serah ni dalam keadaan yang tengah kronik ni, ataupun dalam keadaan kritikal, kita kena ada kemahuan untuk berbetul. Jadi kesetiaan kita adalah pada parti, kepada perjuangan, kepada akar umbi yang betul-betul ikhlas ni, yang memang tak ada difference pun dalam hidup dia. Kita menang ke kita kalah ke, bukannya dia untung, bukannya dia boleh jadi YB, bukannya dia jadi famous pun, tak ada pun. Dia takkan dijemput oleh majalah remaja, tapi betul lah ramai akar umbi yang betul-betul sayangkan UMNO. Kesetiaan pada itu, bukan kesetiaan kepada mana-mana individu. Jadi itu poin satu. Poin dua ialah, saya faham kita dalam budaya UMNO, budaya Melayu, saya bukan baru masuk UMNO. Saya tahu ada batas dan ada cara. Pada pandangan saya, kaedah yang saya mengkritik atau kaedah saya menzahirkan pandangan dan pendirian saya bukan dalam keadaan biadab. Jadi saya tak faham. Saya tahu sebenarnya sebab sebenar. Tapi ia bukan sebab benda-benda tu hanya untuk menghalalkan mungkin. Yang sebenarnya ialah mungkin ada pihak-pihak tertentu tak nak pening lah. Sebab kalau Syaril ada dalam line up ni, dia bukanlah saya biadab. Saya tak rasa saya biadab. Orang yang kenal saya pun tahu saya ni berlapik lah benda semua. Kadang itu pun dia jadikan kritikan. Kenapa berlapik sangat? Tapi itu cara saya. Jadi saya ingat dia orang just tak nak ada headache lah. Kalau saya ada, mungkin diorang nampak ada pening sikit. Jadi ada pihak-pihak tertentu selain daripada pemimpin nombor satu parti yang mungkin mengkelilingi beliau untuk buat perkara seperti ini. Jadi that's why saya cakap dalam interview lain, in my case it's very personal. I think it's a personal issue. Okay, kita ada lagi lebih kurang 10 minit kan. I think I'm going to ask two last question. Okay, orang kita ada persepsi bahawa if you want to be rich, you become a politician. Oh, that's wrong. Okay, dari bapa ke anak, dari suami turun ke isteri, nepotism berlaku dengan jelas. Kan, tak kira lah di sana, di sini, di situ, di mana-mana pun. Orang tengok berita semalam kan. Berlaku dengan jelas. And what is your opinion about this? Because tidak kira lah kat mana-mana tempat pun, this should not happen. Kan? So especially dalam politik ni, orang tu cakap yang nak jadi nak masuk politik je, you akan jadi kaya lah. Even though you belajar tak pandai, even though you ni tak ada degree ke, kena reject universiti ke, but once you get politik, you get that position, you get the money. Is it true? First of all, it shouldn't be true. It shouldn't be true, but your question is it true? Yes. Saya rasa tak boleh deny there are cases when that looks true, right? Yang mana ada pihak-pihak tertentu ataupun individu-individu tanpa kita boleh namakan siapa. Betul. Yang dilihat mengaut ataupun ada perubahan besar dalam hidup dia. Kemudian terbina lama.
jadi kaya lah. Kaya raya betul-betul. Melalui politik, disebabkan politik, cara tu kita tak tahu nak cakap macam mana. Mestilah ada benda yang dodgy, kalau cakap bahasa Inggeris sikit. Dan kadang-kadang benda tu kalau tak dodgy pun, tapi disebabkan politik, orang nak tolong ke, orang nak bagi ke, tak tahulah. Itu saya tak secara ikhlasnya saya tak pernah terbabit dalam hal-hal sebegitu sangat lah. Sebab itu adalah, bila dah masuk level tu, level yang besar macam tu, saya pun tak tahu. Adakah benda itu benar? Saya rasa kalau benar, ia benar untuk kelompok yang ke atas. Dan ini yang saya cakap tak fair untuk kita kata keseluruhan. Because dalam dunia politik ni, ramai yang di peringkat pertengahan, ramai di peringkat bawah. Bagi mereka, benda ni amat-amat tak benar. Benda ataupun persepsi itu memang tak kena pada dia. Malah bagi peringkat pertengahan dan bawah, dia boleh jadi reverse tau. Politik ni menyebabkan dia keluarkan duit dia sendiri. Dan ini benar even at middle management di kalangan, mungkin saya ada kawan-kawan yang dalam struktur UMNO ni, contoh dalam pemuda lah, seorang menjadi ketua pemuda UMNO bahagian, ketua pemuda UMNO negeri. They have to take care of their kawasan. Dia ada pengikut, dia ada program, dia kena, duit tu datang dari mana? Dia. So kadang-kadang kalau dia ada ada orang yang nak bantu, adalah. Kalau tak, mungkin duit gaji dia sendiri, mungkin duit dia buat bisnes kecil-kecil, dia keluarkan duit dia sendiri. In fact, saya tahu for a fact, begitu ramai rakan-rakan saya dalam kepimpinan pemuda UMNO bahagian yang come up with their own money. So at that level, and then at the lower level, memang it's not about making money. You come out money tu betul ada. Jadi itu yang kadang-kadang kita rasa frust, because tindakan pihak-pihak tertentu dekat at the top, and saya tak boleh nak acah macam saya bukan kat the top lah. Tapi di kalangan itulah yang mungkin tindakan-tindakannya membuatkan orang pertengahan dan bawah tu merasakan, apa benda ni, kita yang betul-betul berjuang, you all yang kan. Jadi saya menyedari bila saya pernah duduk kat situ, betapa pentingnya menunjukkan bahawa kita tak nak jadi macam tu. Jadi untuk peringkat saya secara peribadi, since you brought up this topic, saya tak pernah jadi full-time politician. I have always had another job, purposely. Supaya saya tak perlu melihat politik ni sebagai periuk nasi. Yeah. So I really made sure saya ada kerja yang lain. Saya tahulah, even masa saya dalam keadaan tu, saya tahu how sustainable is this. Sebab politik ni kalau tak full time pun dia agak taxing. Jadi memang saya terima hakikat, Monday to Friday 9 to 5 ke whatever, saya kerja. Kemudian malam biasanya ada politik punya hal, Sabtu Ahad politik punya hal. Jadi tersebabnya ialah saya nak pastikan saya ada kerja di luar daripada politik, dan saya bukannya berpolitik kemudian cuba dapatkan something melalui benda tu. Cuma saya ambil keputusan sebab saya pun minat bidang profesional, saya pun minat bidang korporat. Jadi saya nak pastikan untuk antara lainnya bukan hanya semata-mata security of my income, tapi untuk juga tunjukkan yang saya tak bergantung kepada dunia politik untuk ni. Jadi memudahkan saya, dan saya tak tergelincir lah. Risiko tergelincir tu lebih kecil untuk saya. Tapi sekarang politik pun dah kena gantung, so memang kena cari kerja lah. Bila terjadi benda macam ni, our youngsters adalah antara orang yang melihatnya sebagai satu, orang kata, benda yang membuatkan mereka tertanya-tanya. Kan? Bila mereka ingin mengundi, nantilah di GE ke-16 nanti, apakah perkara yang pertama remaja kat luar sana patut nilai? Sebab kita lihat kan, bila kita mengundi ni, banyak anasi-anasi yang selain daripada polisi yang menjadi keutamaan. So maybe you boleh bagi advice kepada remaja di luar sana, perkara pertama, kedua dan ketiga yang mereka patut amati dan lihat sebelum memangkah undi. Wow. Top 3 Yes. Pertama ialah nilai keikhlasan kelompok yang menawarkan diri itu. Sama ada itu adalah dari konteks individu calon di tempat itu, sama ada dalam konteks parti, jadi keikhlasan. Dan buatlah penilaian itu dengan kesedaran bahawa tak payah jadi perfect. Bukannya kita minta 100% sincerity, tapi compare lah yang mana you rasa real, yang mana you rasa menunggak. Apa-apa tunggangan. Kedua ialah buat
pemilihan sebagai remaja ataupun orang muda berdasarkan kelompok mana you rasa perancangannya adalah terbaik untuk masa depan. Ini mungkin dilihat skema sikit lah. Dia bukan pasal video, dia bukan pasal TikTok. Tapi based on apa you dengar, team mana yang boleh menjamin masa depan yang lebih baik untuk Malaysia. Sebab dalam hal ini, setiap pilihan raya itu amat penting. Tapi saya ingat pilihan raya sekarang ni, zon sekarang ni yang paling kritikal. Sebab Malaysia ni dia dah tak ada template yang mudah lah. Dulu mungkin cakap lebih kurang aja. Sekarang ini you kena decide Malaysia ni nak bawa ke arah mana. Sebab kalau tak buat decision yang berat, keputusan-keputusan yang berat, tidak ada peluang untuk Malaysia keluar daripada keadaan yang orang kata middle income trap ini. Di mana kita tak adalah fail, tapi kita nak menyinar tu dah jadi macam question mark. Jadi siapa, tim mana yang ada perancangan ataupun you percaya boleh bawa. Sama ada plan dia hebat ke tak hebat, tapi siapa yang boleh bawa ke masa depan yang lebih baik. Take that decision. Yang ketiga, kalau kena pilih yang ketiga, siapa yang ada, benda ni berkait sikit tapi saya jawab cara ketiga. Siapa yang ada kelompok yang boleh bawa pemimpin-pemimpin yang muda ke depan. Dan ini bukan semata-mata kalau lagi ramai calon muda tim A, kita kena pilih tim A. Tak. Tapi siapa yang dilihat ada kualiti yang leaders, yang boleh mewakili dan dilihat boleh mewarisi kelompok tersebut. Jadi kalau kelompok A nak nampak pewaris untuk the next 5, 10 years, 15 years ni nampak berat, compare dengan kelompok B, mungkin itu menjadi satu juga pertimbangan utama yang saya cadangkan. Kalau saya di tempat mereka, itulah yang saya akan buat. Okay, so itu remaja-remaja kat luar sana, 3 benda penting yang dari sudut pandang Syahril Hamdan apabila anda ingin mengundi. Dan dekat je, Selangor pun bakal mengundi tahun ni. Kan? Ada beberapa lagi negeri pun bakal mengundi di peringkat DUN. Jadi, diharapkan dengan perkongsian daripada Syahril, hari ini boleh membuka mata remaja-remaja di luar sana. Kalau sebelum ni tajuk kita tentang seni, tentang kecantikan, hari ini kita bawakan politik, mampu mengubah persepsi anda, mampu memahamkan anda tentang politik dan juga bagaimana kaitannya dengan remaja. Dan saya percaya sebagai remaja, kita ada suara. Walaupun kita bukan politician, tapi tangan kita inilah yang menjadi penentu siapakah pucuk pimpinan kita yang akan merubah Malaysia suatu hari nanti. Jadi saya berterima kasih kepada Syahril Hamdan kerana sudi datang dan hadir ke studio Remaja Podcast hari ini untuk berkongsi kisah, berkongsi cerita serba sedikit. Boleh jemput lagi. Boleh jemput lagi. Tak payah cakap pasal politik. Yes, okay? Boleh. InsyaAllah. Sebab nanti kita akan ada Remaja on Road. Mungkin kita boleh jadikan Syahril Hamdan sebagai satu panel kita untuk kita punya kempen Remaja on Road nanti. Okey, sehingga itu kita berjumpa lagi untuk episod yang akan datang bersama dengan personaliti yang di lain bidang pula mungkin dalam Remaja Podcast. So, thank you very much and goodbye guys.